Kemeriahan majlis perkahwinan yang berlangsung di rumah Mat Sunut bertukar menjadi muram. Sebelum berlangsung majlis berinai pada sebelah malamnya, telah berlaku kekecohan di sebelah petangnya ketika rombongan pengantin lelaki datang dari Tangkak di Johor. Keputusan kedua pihak keluarga pada peringkat awalnya sudah dimungkiri semasa perundingan awal diadakan bagi melangsungkan perkahwinan Masimah iaitu anak gadis Mak Sunut di Tanjung Karang. Memang sudah dipersetujui majlis persandingannya hanya diadakan di sebelah pihak perempuan sahaja. Persetujuan ini dicapai memandangkan kampung mereka berjauhan. Kalau mahu diadakan juga, terpaksalah diadakan selang seminggu pula. Ketika ini, sanak saudara juga ramai yang membuat kenduri nikah kahwin. Pihak keluarga lelaki memanglah bersetuju majlis persandingan dilangsungkan di sebelah pihak perempuan sahaja. Entah macam mana kekecohan mula berlaku, sebaik sahaja pengantin lelakinya si Jabal ditempatkan di rumah jiran pengantin perempuan sebagai tempat persinggahan. Tiba-tiba sahaja pihak perempuan mahu juga diadakan majlis bertandang di rumah keluarga pengantin lelaki di Tangkak. Pada mulanya pihak keluarga pengantin lelaki berkeras juga kerana tidak sanggup mengadakan 2 kali kenduri. Semasa mereka menghantar pengantin lelaki, memang sudah diadakan kenduri membaca doa selamat. Tentulah menjadi serba salah untuk memanggil jiran-jiran semula sekiranya mahu diadakan juga majlis bertandang itu. Minta maaflah besan. Mak Icum memeluk leher Hajah Semiah ketika menyampaikan keputusan sanak saudaranya. Dah kemudiannya pula timbul desakan daripada bapa-bapa saudara si Masimah tu. Katanya menangis teresak-esak menahan malu apabila pihak sanak saudaranya bersikap demikian. Sekiranya dia enggan menyampaikan keputusan tersebut, mereka semua akan memulaukan majlis persandingan berkenaan. Alasan yang mereka berikan ialah Masimah bukanlah janda. Sebab itulah mereka memaksa mesti diadakan juga majlis bertandang ke rumah pengantin lelaki. Lagipun semasa rundingan awal dibuat, hanya Mak Sunut sahaja yang memutuskan dengan tidak memanggil sanak saudara yang lain. Walaupun pada mulanya Hajah Semiah emak si Jabal yang ikut sama dalam rombongan menghantar anaknya enggan menurut kemahuan pihak perempuan disebabkan mungkir janji. Tetapi dia kasihan juga melihat keadaan Mak Icum yang sudah pun merayu-rayu mengakui akan kesilapan pihaknya itu. Terpaksalah Hajah Semiah menerima dengan tabah hati keputusan yang tidak diduganya. Semasa rombongan pengantin lelaki balik semula ke Tangkak pada petang itu juga, Jabal ditinggalkan bersama emak saudaranya iaitu Ngah Rupai dan sepupunya Berahim yang menjadi penghapit lelaki pengantin. Semasa majlis berinai hendak diadakan, Masimah yang sudah duduk di pelamin tiba-tiba tergolek ke bawah. Dia menggelupur bagaikan ikan tidak mendapatkan air di atas riba mengandam. Mereka yang berkerumun di atas rumah mahu melihat pengantin perempuan di atas pelamin menjadi gempar dengan kejadian tersebut. Cepat-cepat pula Mak Sunut berkejar ke rumah jirannya, iaitu Bahar, tempat persinggahan pengantin lelaki, memberitahu supaya ditangguhkan dahulu kedatangan pengantin lelaki. Sebaliknya, apabila Mak Sunut sampai ke rumah Bahar, beberapa orang yang menemani pengantin lelaki juga menjadi cemas kerana Jabal terlentang di hujung serambi mengerang-gerang sakit kepala. Dia juga masih belum lagi memakai pakaian pengantin untuk majlis berinai. Sementara di kemah di hujung halaman, masing-masing belum mengetahui peristiwa yang menimpa kedua-dua pengantin. Mereka asyik mendengar permainan pancaragam yang mendendangkan lagu-lagu merdu. Macam mana kita nak buat ni? Tanya Ngah Rupai berpaling kepada Mat Sunut. Dia memicit-micit kepala Jabal bagi mententeramkan anak muda berkenaan. Nantilah saya suruh budak-budak panggilkan dukun, sahut Mak Sunut lantas menghilangkan diri di celah-celah orang ramai yang berkerumun di serambi rumah Bahar. Tidak lama kemudian dia muncul semula dengan termengah-mengah mengesat peluh pada lehernya. Tengoklah kejap lagi, saya dah suruh budak panggilkan dukun, ujarnya mengeluh lemah. Masimah apa khabar? Soal Bahar pula setelah diberitahu mengenai Masimah yang juga tidak sedarkan diri. Entahlah, macam tu juga nampaknya. Mak Sunut menggiling-giling kepala tidak keruan. Adakah Pak Nur Syak siapa-siapa yang buat ni? Bahar merasakan bertanggungjawab penuh ke atas pengantin lelaki disebabkan rumahnya dijadikan tempat persinggahan.
Apa yang berlaku ke atas jabal, dia tidak boleh lepas tangan begitu saja. Mat Sunut menggelengkan kepala. Sukar juga dia mahu menuduh sekiranya tidak ada bukti yang sahih. Lagipun menuduh dengan tidak ada bukti mungkin akan menyebabkan orang marah, sehingga lagi menambahkan lawan di dalam di dalam kampung sendiri. Perkahwinan anaknya Masih Mal dengan Jabal pun bukanlah atas pilihannya, tetapi mereka berdua berjanji setelah bertemu di Kuala Lumpur. Mereka sama-sama bekerja di Kuala Lumpur, di mana mereka mula bertemu. Kemudiannya memadu janji hingga memutuskan untuk ke jenjang pelamin. Mat Sunat sendiri pun tidak tahu. Setelah anaknya Masimah memberitahu Jabal akan masuk meminang, dia hanya menerima dengan dada yang terbuka. Dalam rundingan dengan keluarga Jabal, memang Mat Sunat sendiri bersetuju majlis bersanding dibuat di Tanjung Karang sahaja, kerana kalau mahu bertandang pula ke Tangkak, banyak pula masalahnya. Setelah diputuskan perundingan, tiba-tiba saja abang kepada isterinya yang tinggal di Felda Jengka tidak bersetuju majlis bersanding itu habis di Tanjung Karang sahaja. Semua sanak saudara Mak Icung menyalahkan Mak Sunut kerana membuat keputusannya sendiri apabila menetapkan hari perkahwinan Masimah dan juga Jabal. Ini ni kerja orang dengki ni, dia sengaja nak bagi malu pada Pak Nur agaknya. Gerutu Bahar menggertak bibir. Geram benar dia dengan perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab semasa pengantin hendak naik ke pelamin untuk upacara berinai. Entahlah Bahar, mati akal aku ni. Keluh Mak Sunut mengesat pelupuk matanya. Jabal mengerang-gerang menahan kesakitan yang menyucut-nyucut tengkorak kepalanya. Dukun pula yang dipanggil tidak juga datang lagi setelah setengah jam mereka menunggu. Ketika ini orang memanggil Mak Sunut dari rumahnya kerana keadaan Masimah masih lagi membimbangkan. Bergegaslah pula Mak Sunut balik ke rumah dalam keadaan cemas yang mencengkam hatinya. Apa itiar kita sekarang ni makcik? Tanya Bahar berpaling kepada Ngah Rupai. Tak tahulah makcik, terpulanglah pada orang dekat sini, sahut Ngah Rupai sambil jarinya memicik-micik kepala Jabal. Perlu membasahi belakang Jabal hingga bajunya lembab. Terpaksalah pula Ngah Rupai membukakan baju tersebut supaya suhu panas badan Jabal dapat dikurangkan. Dalam masa yang sama, Masimah juga tidak beransur sembuh. Dia menggelepar dengan nafasnya yang sesak tercungap-cungap sama seperti ikan yang terdampar di pasir. Sehingga jam 11 malam, barulah Mak Sunut memberitahu orang Pancaragam supaya menghentikan permainannya, lantas memberitahu mengenai kejadian yang menimpa kedua mempelai. Bertambah lagilah murungnya ketika suasana setelah Pancaragam memberhentikan permainannya. Hanya tinggal keluh kesah sanak saudara Mak Icung dan Mak Sunut yang melihatkan dua mempelai terlantar menahan kesakitan masing-masing. Wak Golan dah ke Ulu Selangor tu Pak Nur, beritahu Jali Tenjut yang disuruh memanggil dukun. Sebaik saja disuruh memanggil dukun, Jali Tenjut terus menunggang motosikal Hondanya ke rumah Wak Golan. Tetapi dia diberitahu yang Wak Golan sudah pun ke rumah anaknya di Gedangsa, Hulu Selangor. Bertambah hampalah Mat Sunut setelah mendengar Wak Golan yang diharapkannya itu yang boleh membolehkan kedua mempelai tidak ditemui. Dia sendiri tidak tahu apakah yang harus dilakukan. Sepanjang ingatannya hanyalah Wak Golan yang menjadi dukun di sekitar kampungnya. Kepada orang tua itulah mereka bergantung harapan sekiranya diancam gangguan sedemikian. Tetapi apabila Wak Golan tidak ada, mereka seolah-olah putus asa untuk mencari ikhtiar yang lain. Kalau sakit macam ni, carilah Tok Imam ke, minta diorang doakan, ujar Ngah Rupai apabila diberitahu oleh Mak Sunut mengenai Wak Golan yang sudah pergi ke rumah anaknya di Gedangsa. Eloklah juga tu, sahut Bahar menyetujui cadangan Ngah Rupai. Elok kita panggilkan Haji Madan minta didoa-doakan, katanya menggesa supaya segera diberitahu kepada Haji Madan. Jali Tenjut terus menunggang motosikal Hondanya dengan tidak mendapatkan persetujuan dari Mak Sunut untuk memanggil Haji Madan di seberang jalan. Dia juga tahu Haji Madan guru agama di situ yang selalu ditemui oleh orang-orang kampung untuk meminta jasa baiknya mendoakan anak-anak mereka supaya lulus dalam peperiksaan. Semasa Jali Tenjut sampai di halaman rumah Haji Madan, isteri Haji Madan baru sahaja menghidangkan kopi kepada kami di Serambi. Kebetulan saya pula singgah di rumah Haji Madan bersama seorang kawan lagi yang dalam perjalanan dari Teluk Intan. Setelah Jali Tenjut naik ke rumah, dia diperkenalkan oleh Haji Madan kepada saya dan Bu Min sambil mengajak minum kopi terlebih dahulu. Apa halnya ni? Tanya Haji Madan lantas mengulurkan cawan kopi ke hadapan Jali Tenjut.
Tergagap-gagap Jali Tenjut menceritakan kejadian yang menimpa di majlis berinai anak Mat Sunun. Terbayang kegelisahan di wajahnya disebabkan dia adalah anak saudara kepada Mak Icum. Kejadian tersebut bukan sahaja memalukan keluarga dia, malah sebuah kampung menanggung malu kepada keluarga pengantin lelaki. Tentulah cerita mengenai kejadian tersebut tidak akan lenyap dalam masa sehari dua, kemungkinan akan menjadi buah mulut kepada seisi kampung. Majlis perkahwinan adalah bertujuan untuk sama-sama memeriahkan kedua mempelai serta menemukan mereka dengan sanak saudara. Tetapi dengan kejadian yang tiba-tiba sahaja diserang sakit bukanlah merupakan penyakit turun-temurun yang datang menyerang. Sudah tentulah ada orang yang iri hati dengan melakukan kerja-kerja sihir bagi merosakkan nama baik keluarga Mat Sunun. Macam inilah, kita minum kopi dulu, ujar Haji Madan tersengih-sengih. Kopi ni Mak Haji kau sendiri yang tumbuk, katanya sambil mengerling isterinya yang tersenyum tersipu-sipu. Disebabkan Haji Madan sudah dijemput, lantas saya mengajak Bumin balik kerana saya menumpang keretanya. Tetapi kalau saya melalui jalan tersebut ke Teluk Intan, memang saya akan singgah di rumahnya. Kadang-kadang kalau melebihi jam 11 malam pun, saya akan tetap singgah kerana dia masih belum lagi tidur. Malah dia akan memarahi saya kalau tidak singgah sekiranya dia tahu bahawa saya ke Teluk Intan atau ke Kampung Gajah melalui jalan tersebut. Biarlah saya minta diri dulu ya tuan. Saya mengulurkan tangan untuk berjabat salam. Nanti dulu Ustaz. Ini kan fardu kifayah. Jali ni datang betul-betul mengharap. Marilah jom pergi sekali. Haji Madan tidak membenarkan saya balik. Tak apalah tuan, Bumi ni pun ada hal besok. Saya cuba mengelak. Halnya tu besok, bukannya malam ni. Haji Madan berkeras tidak mahu melepaskan saya pergi. Macam mana ni Bumin? Sengaja saya mencuit Bumin. Belum pun sempat Bumin menyahut, cepat-cepat Haji Madan memotong. Bumin belum nak balik lagi tu. Ustaz ni je yang pandai-pandai. Dia bangun berdiri sambil meminta isterinya mengambilkan lampu picit. Dia menarik tangan saya mengikutinya ke rumah pengantin. Bumin hanya tersengih-sengih melihat telatah Haji Madan yang langsung tidak memberi peluang kepada kami untuk mengelak daripada mengikutnya. Malam sudah mulai sepi. Tetapi kawasan sawah luas terbentang itu nampak berbalam-balam cahaya api dari setiap rumah. Di jalan besar melintasi sawah itu pula, sekali-sekala ada juga kereta yang meluncur. Semasa kami sampai di rumah Mak Sunut, pengantin perempuan masih lagi berpakaian pengantin lagi. Tetapi senggolnya sudah pun terurai. Dia menggelepar dan juga tercungap-cungap, sukar bernafas seperti ikan yang terdampar di pasir. Yang lelakinya kat mana? Soal Haji Madan sebaik sahaja duduk menyandarkan belakang dinding. Ada kat rumah Bahar, beritahu Mak Sunut. Kemudian barulah Haji Madan memperkenalkan saya dan Bumin kepada Mak Sunut dan keluarganya. Macam mana ni Ustaz? Haji Madan menepuk bahu saya. Terpulanglah pada tuan, ujar saya menghela nafas. Di sini, bolehlah kita sama-sama ikhtiarkan, katanya semacam memberi arahan kepada Mak Sunut. Dengan tidak membantah, Mak Sunut mengajak si Jali Tenjut membawa pengantin lelaki ke rumahnya. Suasana muram di rumah pengantin itu jelas terbayang di setiap wajah yang lesu berceratuk memenuhi ruang rumah. Mereka masih lagi kebingungan dengan peristiwa tersebut, walaupun sudah diusahakan dengan berbagai jampi serapah oleh beberapa orang yang berpengalaman juga untuk mengubati penyakit seperti itu. Disebabkan Wak Golan tidak ada, 2-3 orang yang pernah berguru dengan Wak Golan telah mencuba kemampuan masing-masing. Namun, Masimah dan Jabal tidak juga dapat dipulihkan. Ketika Jabal dipapah datang ke rumah Mak Sunut, mukanya pucat, kuku jarinya lebam. Dia mengerang-erang juga menahan sakit kepala. Haji Madan menyuruh dia dibaringkan Jabal berhampiran dengan Masimah. Kemudian dia duduk di tengah-tengah pada bahagian hulu kepala. Dia menyuruh saya untuk duduk di bahagian lunjur kaki kedua pengantin itu. Sebaik sahaja saya duduk, tiba-tiba Masimah bingkas bangun lantas meludah saya berulang kali, menyebabkan keadaan menjadi kelam kabut. Mat Sunut dan Jali Tenjut segera menerpa memegang Masimah yang tiba-tiba saja menjadi berang apabila melihat saya duduk di lunjur kakinya. Sekali-sekala dia mengerling ke arah Jabal yang terbaring mengerang-erang menahan sakit kepalanya yang mendenyut-denyut.
Dah, kau ni dah kenapa kau marahkan dia? Jerkah Haji Madan menepuk dua tangannya ke paha. Orang ni jahat, sahut Masimah ketawa terkekeh-kekeh menudingkan jarinya ke arah saya. Sekarang kau dah tunjukkan diri kau. Bagus. Ejek Haji Madan meletakkan tapak tangannya ke kepala Masimah. Sekaligus gadis itu meronta-ronta sambil memekik kesakitan. Belum apa-apa dah memekik. Tadi kau tunjuk kuat sangat kan? Ujar Haji Madan tersenyum sinis. Masimah meronta-ronta tetapi tidak dapat melepaskan diri dari pegangan Jali Tenjat dan juga Mat Sunun. Ketika ini terdengar bunyi dinding yang berdegam seperti dirempuh kuat, tetapi tidak ada apa-apa yang kelihatan merempuh dinding. Halau dia tu, halau dia. Pekik Masimah menuding-nuding ke arah saya. Dia tu orang jahat, dialah yang suruh aku kemari, katanya ketawa mengejek. Setan, dia memang kerja nak melaga-lagakan orang, sahut Haji Madan yang tidak melepaskan tangannya di kepala Masimah. Kau fikir kami ni nak percaya dengan tipu muslihat kau ke? Ustaz tu baru tak sampai sejam datang, ujarnya merentak tangannya dari kepala Masimah. Mat Sunut menyangka saya tersinggung apabila diludah oleh Masimah beberapa kali, menyebabkan dia berkali-kali meminta maaf. Tetapi saya tidak hiraukan sangat kekeliruan Mat Sunut itu, kerana saya menyedari sewaktu sampai ke halaman rumah, saya melihat seolah-olah terbayang satu cahaya seperti benang putih di bumbu rumah sampai mencecah ke awan. Oleh itu, sebelum naik ke rumah, saya sudah membacakan Ayatul Kursi sebanyak 33 kali sehingga saya duduk berhampiran dengan Masimah. Kemudian saya berzikir halus di dalam hati, menyebabkan benang putih itu terputus hingga kedengaran oleh ramai bunyi berdegam memukul ke dinding. Ustaz ni orang jahat. Masimah tersengguk-sengguk menangis seperti orang yang putus asa. Engkau tu yang jahat, engkau tu yang menyusahkan orang. Suara Mak Sun keras mengherdik. Kami bukan kacau kau, kenapa pula kau nak kacau kami? Dia sudah mula memahami apa sebenarnya yang sedang mengganggu anaknya ketika itu. Memandangkan keadaan Masimah bertambah garang, sedangkan Jabal mengerang-gerang sahaja menahan kesakitan, saya pun meminta izin untuk memegang kepala Masimah. Dia memarahi saya sebab saja tangan saya menyentuh kepalanya, tetapi saya membungkuk merapatkan mulut saya ke telinga kanannya. Saya melaungkan azan perlahan 5 kali di telinga kanan dan 5 kali di telinga kiri. Semasa saya melaungkan azan ini, Masimah menjerit-jerit mengatakan petir dan kilat memusnahkan rumahnya. Rumah ni elok, tak roboh pun, tak ada pun kilat, tak ada pun petir. Mak Icom yang mendiamkan diri sejak tadi tiba-tiba saja bersuara lesu. Cukup dulu, kata saya kembali duduk di lunjur kaki Masimah. Kalau kau berdegil, aku akan timpakan kau dengan gunung ni, ujar saya memberi amaran. Masimah mulai ketakutan merenung muka saya. Tubuhnya menjadi longlayan tidak bermaya. Nah, lawanlah sangat, sergah Haji Madan mengejek. Ketika saya melihat Jabal tidak mengerang-gerang lagi, dia hanya kelitian terlentang melepaskan lelah. Saya bangun mengangkat kepala Jabal, menghembuskan perlahan dengan membaca surah Al-Ikhlas banyak 11 kali, diikuti dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas sekali. Selepas itu barulah Jabal menggosok-gosok matanya, lantas meminta air untuk diminum. Saya sendiri seperti orang yang kebingungan kerana tidak tahu apa yang telah berlaku kepada dirinya dan isterinya yang akan menjalani upacara berinai dan seterusnya bersanding. Mujurlah, mereka berdua sempat dia akan nikahkan sebelum majlis berinai itu. Setelah diterangkan kepadanya bahawa Masimah masih lagi tidak sadarkan diri, Jabal mengangguk lemah. Dia sendiri mengadu masih lagi terasa sengal-sengal di kepalanya, walaupun tidaklah sakit berdenyut-denyut lagi. Haji Madan, buat apa kau bawa ustaz ni? Masimah menggertak bibir tetapi tidak berani merenung muka saya. Aku ni tak nak layan kau ni. Aku bagi kau tempoh 5 minit. Kalau kau tak pergi tinggalkan si Masimah, ustaz ni akan timpakan gunung. Aku akan ambil barang mainan kau tu, tegas Haji Madan memberi amaran. Buatlah apa kau nak buat, sahutnya tersengih-sengih memalin mukanya merenung ke bumbung atap. Saya ikut merenung ke atas memerhatikan bumbung yang direnung Masimah. Lantas saya membacakannya beberapa surah. Kemudian saya seolah-olah terlihat
Seorang perempuan tua yang berambut penuh uban termengah-mengah memerhatikan ikan sembilan di atas lantai yang menggelepar tidak mendapatkan air. Duri sembilan itu tertusuk kepada buah limau yang berbungkus kain putih, diikat pula dengan benang, tetapi sudah terlepas dari tusukannya. "Ustaz, kita mulakan," kata Haji Madan bangun sambil meminta air sejuk segelas. Setelah diberikan air tersebut, Haji Madan menjulang gelas air yang berisi itu setinggi melampaui kepalanya. Dan saya mendengar dia membacakan ayat dari surah Al-Jin, "Qul hiya innahu stama nafarum minal jinni," hingga beberapa ayat lagi. Kemudian saya menudingkan jari ke muka Masimah, seolah-olah saya menuding ke muka perempuan tua yang menghadap ikan sembilan di lantai itu sambil membisikkan, sejuk kau, aku kirimkan air batu." Sekaligus pula saya melupakan Masimah yang terbaring di hadapan saya. Ketika ini semua orang melihat Masimah terketar-ketar menahan kesejukan, hinggakan bibir dan jarinya kecut seperti terkurung di dalam air batu. Dalam masa inilah orang ramai mendengar satu letupan kecil di gelas yang dipegang oleh Haji Madan. Bila dia duduk semula sambil meletakkan gelas yang berisi air itu di hadapannya, semua orang melihat seekor anak sembilan sebesar ibu jari terkotek-kotek di dalam air. Tubuhnya terikat dengan benang yang bersambung pada sebiji limau yang berbungkus dengan kain putih. Kira-kira 15 minit kemudiannya, barulah Masimah sedarkan diri semula. Hanya 5 bulan selepas kejadian itu, semasa saya dan Bumin singgah di rumah Haji Madan, beliau menceritakan Jabal dan Masimah selamat disandingkan dengan tidak ada gangguan apa-apa lagi. Tetapi Haji Madan sendiri terkejut bila diberitahu seorang dukun perempuan jauh dari situ mati dalam keadaan yang mengerekot. Seluruh tubuhnya kecut seperti terkurung di dalam air batu. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sehingga habis. Bagi yang terlepas mana-mana episod, boleh follow, cek di dalam playlist yang telah saya sediakan. Terima kasih.